Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Afif Jazimin bin Amiruddin. Nama kumpulan kami ialah Sweet Gelato dan ini adalah ahli kumpulan kami. Praktikum perniagaan dan industri yang kami pilih ialah praktikum pengambilan pesanan dan penghantaran dalam industri makanan. Hal ini kerana industri makanan merupakan keperluan asas dan ia juga mampu hidup pada masa ekonomi yang sukar. Seterusnya ialah produk kami iaitu aiskrim. Kami ingin menjual aiskrim yang berbagai perisa pada harga yang lebih berpatutan dan memandangkan Malaysia berada dalam cuaca yang panas. Kami merasakan aiskrim ini adalah produk yang sesuai untuk dimakan pada cuaca yang panas begitu. Ini adalah jawatan yang wujud di syarikat kami iaitu Ketua Jabatan Pemasaran, Ketua Jabatan Kewangan, Ketua Jabatan Sumber Manusia, Pengurus Kualiti dan Keselamatan, Pengurus Pengeluaran, Pengurus Pembelian dan Pengurus Import atau Ekspor. Sekarang saya akan membentangkan mengenai rakan kongsi utama. Ini adalah antara rakan kongsi utama kami, yaitu Bataras dan Kedai Runcit. Kami memerlukan bahan mentah daripada mereka untuk menghasilkan produk kami dan kami juga berharap untuk membekalkan dua produk tersebut kepada mereka untuk dijual. Selain itu, khidmat penghantaran juga turut diperlukan oleh rakan kongsi seperti GrabFood dan Foodpanda. Sebagai perkhidmatan utama kami dalam penghantaran produk kepada pelanggan yang jauh ataupun terdapat pesanan produk dalam kuantiti yang banyak. Seterusnya, aktiviti utama. Aktiviti utama merupakan satu konsep untuk menjelaskan apakah aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan atau dilaksanakan oleh sebuah syarikat untuk menjana pendapatan dalam perniagaan yang dijalankan. Aktiviti utama syarikat kami yaitu syarikat Sweet Gelato memberi fokus terhadap aktiviti penghasilan es krim batang yang berkualiti dan unik. Oleh hal yang demikian, bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan es krim batang tersebut diperoleh daripada syarikat pembekal makanan yang bermutu tinggi. Es krim yang telah siap dibuat akan dibungkus dan dibukukan di dalam peti sejuk untuk dijual kepada pelanggan. Selain itu, syarikat Sweet Gelato juga bekerja sama dengan beberapa syarikat pengantaran makanan seperti GrabFood dan Foodpanda untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan yang ingin membeli produk kami secara atas talian. Seterusnya, syarikat Sweet Gelato juga mengutamakan hubungan dengan pelanggan. Hal ini dapat dibuktikan melalui kad keahlian yang menjanjikan tawaran hebat sekiranya pelanggan mencapai had pembelian yang ditentukan. Bukan itu saja, malah pekerja Sweet Gelato juga bersedia menjadi barisan hadapan dalam perkhidmatan pelanggan. Akhir sekali, syarikat kami juga memberi fokus kepada pemasaran dan promosi produk. Syarikat Sweet Gelato menggunakan beberapa kaidah pemasaran produk seperti pengiklanan dalam media sosial. Sumber utama adalah asas yang menerangkan aset terpenting untuk menjadikan model perniagaan berfungsi. Setiap model perniagaan memerlukan sumber utama. Sumber utama boleh berupa keuangan, fisikal, intelektual, atau manusia. Perniagaan kami menjual ice pop atau lebih dikenali sebagai es krim batang. Salah satu sumber utama dalam perniagaan kami adalah bakat manusia. Seperti yang diketahui, es krim batang adalah makanan sederhana namun paling dicari, terutama pada hari-hari panas. Oleh itu, bakat manusia sangat diperlukan untuk menghasilkan kuantiti produk yang tinggi. Selain daripada itu, patent juga merupakan sumber utama. Menjadi produk mudah dengan persaingan pasaran yang tinggi, patent produk atau resepi adalah faktor utama untuk memastikan penjualan yang baik. Seterusnya, sumber utama adalah rangkaian. Kami akan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Instagram untuk mempromosikan perniagaan kami. Sekarang, rangkaian penting untuk memastikan keberkesanan atau pemasaran. Akhir sekali, pengangkutan. Kami akan menggunakan kereta dan motosikal untuk menjalankan perniagaan kami kerana kami memerlukan mereka melakukan
cash on delivery, dan membeli bahan produk. Tawaran nilai. Tawaran nilai merujuk kepada nilai yang hendak kita bina terhadap produk dan perkhidmatan yang disediakan. Tawaran nilai yang kita tawarkan mestilah spesifik dengan pelanggan yang kita sasarkan. Tawaran nilai ini akan menentukan pelanggan memilih kita dan bukannya pesaing kita yang lain. Seterusnya, tawaran nilai boleh terdiri dari aspek produk dan perkhidmatan yang inovatif, baru dan boleh jadi sama dengan apa yang telah ada di pasaran, tetapi dengan pertambahan sifat atau ciri-cirinya. Berapakah nilai yang kami sampaikan kepada pelanggan? Kami menyampaikan harga yang murah dengan kuantiti yang banyak serta berkualiti. Yang manakah masalah pelanggan yang kami bantu selesaikan? Kami menyelesaikan masalah pelanggan yang tidak ada masa untuk membuat es krim dalam kuantiti yang banyak. Ini untuk peniaga. Seterusnya, kami menyelesaikan masalah pelanggan yang tidak berkemampuan untuk membeli es krim. Contohnya golongan ataupun penduduk luar bandar. Apakah kumpulan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada setiap segmen pelanggan? Kami menawarkan produk es krim dan perkhidmatan yang kami tawarkan adalah Grab ataupun Food Panda untuk tempahan yang banyak. Apakah keperluan pelanggan yang kami puaskan? Pelanggan mempunyai pilihan sendiri dalam memilih perisa apa yang mereka mahu. Oleh itu kami mempelbagaikan perisa es krim bagi menjamin kepuasan pelanggan. Apa itu hubungan pelanggan? Hubungan pelanggan menggambarkan jenis hubungan syarikat dengan segmen pelanggan tertentu. Hubungan pelanggan didorong oleh pemerolehan pelanggan, pengakalan pelanggan dan peningkatan penjualan. Dengan kata lain, anda perlu memperolehi, pelihara dan mengembangkan hubungan pelanggan anda. Ini adalah soalan untuk ditanya. Okey, apa yang ditanya adalah apa jenis hubungan diharapkan oleh setiap segmen pelanggan kami untuk menjalankan mengekalkannya. Untuk model perniagaan kami menggunakan kaedah aplikasi penguatan yang sesuai untuk menjalinkan dan mengutamakan hubungan baik atau keselesaan pelanggan. Contohnya, pelanggan yang setia terhadap produk kami akan mendapat penghantaran percuma setiap hari jika pelanggan tersebut membeli produk kami ataupun jika pelanggan tersebut membeli 3 produk kami. Pelanggan tersebut dapat percuma 1. Okey, yang manakah telah kita bina? Okey, kami membina perniagaan secara kestabilan melalui aplikasi penguatan kerana pekerja malah pelanggan memerlukan stabil, proses dan rancangan yang jelas. Dengan cara ini, kami dapat mengetahui baik atau buruk produk kami melalui pelanggan supaya kami boleh membaikikan produk kami dengan lebih sesuai bagi minat pelanggan. Okey, bagaimanakah mereka bersepadu dengan model perniagaan kami? Kami akan mempamerkan buletin bulanan mengenai tawaran diskaun ataupun memberitahu mereka mengenai produk terbaru kami. Berapa harganya untuk kos keseluruhannya. Okey, harganya tidak memerlukan kos yang tinggi kerana kami menggunakan kaedah yang viral di mana kami menggunakan mempromosi produk kami melalui media massa yang terbesar seperti Instagram atau Facebook. Dengan cara ini, pelanggan juga dapat menolong kami mempromosikan produk kami. Saluran ialah langkah atau teknik yang digunakan oleh pengusaha untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka kepada pelanggan. Terdapat pelbagai jenis saluran yang boleh digunakan oleh pengusaha untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengusaha boleh menggunakan kedua-dua saluran yaitu fizikal dan elektronik, yang mana elektronik terbahagi kepada dua yaitu dalam talian atau luar talian. Channel dalam talian yang biasanya digunakan pada masa kini adalah seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Manakala platform luar talian pula seperti poster, kupon, billboards, banner, dan booth kios. Syarikat kami memilih untuk menggunakan platform secara atas talian. Hal ini kerana melalui medium tersebut kami akan dapat membuat pemasaran menggunakan peranti elektronik atau internet dengan pelbagai taktik pemasaran sekaligus akan dapat membantu syarikat untuk lebih mudah berkomunikasi tanpa perlu bersemuka dan mendapat maklum balas yang segera daripada pelanggan. Selain dapat mengembangkan perniagaan syarikat dengan lebih mudah, medium ini tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi, yang mana hanya memerlukan data internet untuk mempromosikan atau mengiklankan produk syarikat Sweet Gelato tanpa perlu mengeluarkan kos penggunaan kertas, dakwat, dan printer bagi penghasilan flyers, poster, banner, dan sebagainya. Akhir sekali, seperti yang kita sudah sedia maklum, pandemi COVID-19 mungkin akan berakhir tetapi kesannya akan tetap ada. Oleh itu, syarikat kami akan lebih bersedia dari segi tenaga dan masa dalam menghadapi situasi yang mencabar ini, disebabkan kemungkinan akan menjadi rutin pelanggan bagi mendapatkan bekalan makanan menggunakan platform secara atas talian.
Segmen pelanggan adalah cara untuk kita tentukan atau tetapkan kumpulan sasaran pelanggan yang kita kehendaki. Hal ini karena lebih mudah untuk kita memberikan fokus kepada perniagaan yang kita jalankan jika kita mengetahui siapa pelanggan sasaran kita. Selain itu, kita juga perlu mengetahui cara untuk mengenal pasti dan menetapkan segmen pelanggan yang betul. Pelanggan sasaran adalah berbeza mengikut keperluan seperti jenis pelanggan, golongan, jantina, keperluan, dan persekitaran. Kepada siapakah kami mencipta nilai? Kami mencipta nilai tersebut kepada semua lapisan umur. Siapakah pelanggan terpenting? Pelanggan terpenting kami adalah kanak-kanak dan remaja. Adakah pangkalan pelanggan kami sebagai mass market, pasaran khusus, platform tersusun, kepelbagaian, pelbagai sisi? Pangkalan pelanggan kami adalah mass market, yaitu kumpulan pelanggan yang besar. Seterusnya, struktur kos. Struktur kos merujuk kepada pelbagai jenis perbelanjaan atau kos yang ditanggung oleh sesebuah syarikat. Struktur kos bagi syarikat Sweet Gelato termasuklah kos atau upah pekerja, sewa dan utility, kos mesin dan peralatan, kos penghasilan produk, serta kos pemasaran. Berdasarkan 5 aspek tersebut, berikut merupakan taburan atau jadwal struktur kos bagi syarikat Sweet Gelato. Kos tetap bagi syarikat ini adalah kos bagi upah pekerja, sewa, dan kos mesin atau peralatan. Manakala kos pembeli ubah pula adalah kos bagi bahan mentah dan kos pemasaran. Selain itu, struktur kos bagi syarikat kami juga lebih tertumpu kepada syarikat berasaskan kos, yang mana syarikat ini mengutamakan struktur kos yang ringan, tawaran nilai yang rendah, dan sumber yang luas. Akhir sekali, aktiviti utama atau aspek yang menyumbang kos terbesar adalah aktiviti penghasilan atau penyediaan produk. Hal ini karena kos bagi penghasilan produk melibatkan kos bahan mentah, kos bagi upah pekerja yang menghasilkan produk, serta kos mesin dan peralatan yang terlibat dalam penghasilan produk. Aliran pendapatan mewakili uang yang dihasilkan syarikat dari setiap segmen pelanggan atau produk. Seorang usahawan harus menyusun strategi dan mengubah produk dan perkhidmatannya untuk mewujudkan nilai menarik bagi pelanggan sasaran. Salah satu aliran pendapatan adalah kaidah menjual. Dalam perniagaan kami ini, kami menyediakan COD untuk pelanggan. Oleh itu, kami dapat mengepam atau menjana keuntungan dalam charge pengantaran. Dengan anggapan, jumlah satu pesanan adalah Rm15. Kemudian kami menambahkan charge COD sebanyak Rm1 ringgit hingga ke Rp5 dalam jarak 5 km. Bagi order yang melebihi 20 batang pula, kami akan menggunakan servis Foodpanda atau GrabFood, terutama bagi pelanggan yang tinggal jauh. Bagi order ini, kami akan mengenakan charge bermula dari RM6 hingga ke seterusnya. Bukan hanya itu, aliran pendapatan kami juga merupakan perkhidmatan yang kami sediakan. Kami dapat menyediakan produk dalam jumlah besar semasa acara, pesta, dan majelis. Aliran pendapatan kami dicapai dengan pengiklanan. Beberapa platform digunakan seperti penggunaan spanduk, risalah, atau surat kabar. Beberapa muslihat tersembunyi juga adalah dengan mengiklankan kabar angin dari orang lain. Yang paling berkesan terutama di kawasan kampung atau perumahan. Kaidah modern lain tentunya internet yang menjadi tempat untuk menyebarkan produk kami. Seterusnya ialah cabaran. Cabaran merupakan salah satu perkara yang wajib dilalui oleh semua pemula niaga. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi terutamanya dari segi ekonomi, sosial dan teknologi. Salah satu cabaran yang kami akan hadapi ialah pada masa pandemik ini, kesukaran untuk bergerak akan membantutkan perkembangan bisnes kami. Untuk pelanggan yang berada jauh daripada kami tidak akan membuat sebarang penghantaran. Seterusnya ialah perniagaan kami lebih tertarik kepada golongan kanak-kanak. Terdapat juga segelintir orang dewasa akan tertarik, tapi untuk mengekalkan pelanggan amatlah sukar. Selain itu, cabaran yang kami hadapi adalah
persaingan akan berlaku dengan lebih hebat kerana terdapat banyak di luar sana yang melakukan perniagaan es krim. Usaha yang tinggi akan menentukan perkembangan perniagaan. Akhir sekali, perniagaan kami ini memerlukan tenaga yang banyak. Sekiranya tenaga kerja sedikit, ia mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerja pembuatan. Kesimpulannya pula, Kanvas mula menegak dalam pemorikalan grafik beberapa pembolehubah yang menunjukkan nilai potensi organisasi dan ia digunakan untuk menekankan memori tumpuan kepada setiap segmen model perniagaan secara sistematik. Teknik ini dapat digunakan sebagai alat strategi untuk mengembangkan perniagaan dan tidak diragukan lagi akan meningkatkan penjualan. Harapan kami agar perkhidmatan perniagaan ini dapat meningkat dan menjadikan 100% mereka pengguna. 9. Kriteria Kanvas model perniagaan pilihan tawaran nilai segmen pelanggan, saluran, hubungan pelanggan, angkan kongsi utama, aktiviti utama, sumber utama, saluran pengedaran dan aliran pendapatan. Ini adalah 9 asas yang berniaga perlu tahu sebelum memulakan perniagaan untuk transisi perniagaan yang lancar. Berikut merupakan logo, poster, dan BMC bagi syarikat Sweet Gelato.